من المسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita dan dapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syari nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba', alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada petang ini untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menambahkan lagi kemanisan kita melakukan amal soleh kepada Allah, dan semoga kita terus ikhlas untuk melakukan ketaatan kepadanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk petang ini kita akan sambung lagi perang yang dikenali sebagai perang Zatur Riqa. Perang Zatur Riqa. Baik, Bonda Asmah, alhamdulillah saya dah balik dah. Saya dah balik dah. Baik. Okey, insya-Allah untuk sambungan kita hari ini kita akan sambung pada muka surat 167. Okey. Perang Zatur Riqa adalah perang yang berlaku selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada peperangan Khaybar. Berlaku selepas pulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Khaybar. Baik, dalam peperangan ni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kabilah Bani Sa'labah dan juga Bani Muharrib yang ada perancangan untuk menyerang baginda Nabi SAW dan umat Islam di kota Madinah. Ada ancaman daripada luar kota Madinah. Baik, perang ni dikenali sebagai perang Zatur Riqa. Kenapa dipanggil sebagai perang Zatur Riqa? Sebab pada peperangan ni sahabat-sahabat Nabi SAW majoritinya adalah tentera yang berjalan kaki. Majoriti dalam pasukan ni adalah tentera yang berjalan kaki. Dan mereka waktu itu adalah dalam keadaan musim panas. Okay? Dalam musim panas. Jadi perjalanan tu menyebabkan kaki-kaki mereka ni melepur lah. Luka-luka. Dan mereka terpaksa mengambil kain-kain perca tu untuk ikat di kaki, tapak kaki mereka yang luka-luka tersebut. Okay? Maka sebab itu perang ini dikenali sebagai perang Zatur Riqa. Berlaku pertempuran tak? Tak berlaku pertempuran. Tapi dipanggil perang Zatur Riqa sebab mereka berada dalam keadaan susah. Perjalanan jauh, musim panas. Jadi kerana luka-luka yang terdapat pada kaki-kaki mereka, maka mereka ambil kain-kain, kita panggil kain perca lah, diikat di kawasan-kawasan luka tersebut. Maka terkenallah perang ini dikenali sebagai perang Zatur Riqa. Okay? Dikenali sebagai perang Zatur Riqa. Okay. Baik. Kita dah bincang dah separuh daripada peristiwa peperangan ni. Okay, perang ni dia mengambil masa jauh, iaitu lebih kurang dalam 100 km lah daripada Madinah menuju ke satu lokasi namanya Nakhal di daerah Najat. Jauh. Kemudian
di dalam peperangan ni juga berlakunya satu peristiwa, iaitu baginda Nabi SAW bertembung dengan seorang musuh baginda Nabi SAW. Okey, yang ni kita tengok pada muka surat 167. Okey, tengok muka surat 167. Saya dah bincang kepada ibu-ibu. Kalau tengok yang nota di atas tu, riwayat Ar-Rahiqul Makhtum tu ada cerita. Mereka jalan jauh 100 km dan perjalanan itu sangat mencabar dan dia menempuh pada musim panas. Okay. Yang inilah yang menjadi asbab nama perang ni Perang Zatul Riqa. Sebab kaki para sahabat Nabi melepuh luka-luka sehingga menyebabkan mereka mengambil kain untuk ikat kaki mereka agar luka itu tak rasa sakit lah dalam perjalanan yang sangat jauh. Bayangkan kalau mereka berjalan sampai berdarah, berjalan sambil berdarah tu, kita tak boleh bayang rasa sakit. Bayangkan kita sendirilah, kalau pergi umrah sajalah, umrah Mekah, Madinah ni kita jalan jauh sampai sakit-sakit pinggang contohlah. Sakit pinggang lah, sakit kaki lah, sakit keting lah, semua sakit, serba-serbi sakit. Sebab apa? Jalan jauh. Itu pun kita rasa, ya Allah, dapat baring pun sedap. Bayangkan, pergi beribadah saja pun, jalan jauh sedikit pun kita dah rasa sakit. Ini mereka ni menempuh perjalanan jauh untuk berperang yang akan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Dan perjalanan itu sampai kaki-kaki mereka luka. Ini untuk bayangkan pengorbanan yang sangat besar itu supaya kita menghargailah jasa para sahabat baginda Nabi SAW dengan cara kita tak mengkufurkan dia seperti mana Syiah. Syiah mengkufurkan para sahabat Nabi SAW. Sedangkan mereka telah korbankan seluruh hidup dia, nyawa dia, raga dia hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan jauh, berdarah-darah, kepenatan lagi, kepanasan melampau, dan itulah namanya Zatul Riqa. Okey, kita tengok dalam satu kurungan tu yang saya sharekan di muka surat 167. Siapa yang mendapat menghalang engkau daripada aku? Okey, jadi adalah ungkapan musuh Nabi kepada Nabi. Cerita Abu Musa Al-Ash'ari, kami keluar bersama-sama dengan Nabi. 6 orang berbagi seekor unta. Ni satu ekor unta mereka bergilir. Satu unta dengan 6 orang. Jadi seorang naik, 5 orang berjalan kaki. Nanti sampai tengah jalan tukar. Seorang lagi naik, 5 orang lagi yang berjalan kaki. Ketika itu kami berjalan sehingga kaki kami pecah-pecah. Manakala kuku kami tertanggal sehingga berdarah. Ya Allah. Macam manalah keadaannya kan. Sebab perjalanan yang jauh dan musim panas. Sampai menyebabkan kaki mereka macam tu. Dalam keadaan macam tu pun mereka boleh berjalan. Teruskan misi untuk berperang. Kalau kita uzur dah. Kan? Kalau kita ni uzur dah. Saya minta maaf lah ibu-ibu cancel kelas lah. Ni saya lah. Kan macam sekarang ni saya semua ni. Tengah hari tadi makan apa Tengah hari tadi makan nasi kukus. Kebetulan pula ada sambal belacan jadi sesema. Saya pun mesej Bonda Ros. Bonda Ros, saya sesema lah Bonda Ros, cancel kelas. Contohlah kita bagi gambaran macam tu kan. Hanya sesema je cancel kelas. Bahkan kelas pun online je pun. Sambil baring pun boleh kelas contohlah. Tapi punyalah kita ni tak kuat semangat untuk perjuangkan agama ni, sedangkan para sahabat baginda Nabi SAW dah berdarah dah, kuku tercabut dah, jalan jauh lagi, musim panas lagi, tetap bersemangat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Kita macam tu. Kalau saya nak mengajar ada je. Inilah kadang-kadang kita terpaksa cancelkan kelas. Sedangkan saya kalau ambil semangat daripada sahabat ni, macam mana pun saya kena kuat semangat untuk kita tinggikan agama Allah. Kalau ibu-ibu pula mungkin ada halangan-halangan sedikit, tak apalah, hadirlah ke kelas kan. Kelas pun online je. Sibuk-sibuk kita, tekan je link, dengar saja kan. Bukan kena ceramah pun, kita yang dengar. Sepatutnya kita tidak ada alasan untuk tak meninggikan agama Allah dan tidak ada alasan untuk kita kata saya ni tak mampu. Sedangkan para sahabat Nabi SAW ujiannya lebih besar lagi. Okey, saya tanya pada ibu-ibu lah.
Apa beza di antara ujian dengan musibah? Okay. Kalau kita nampak sahabat Nabi macam ni, kita nak kata apa? Ujian ke musibah? Ujian ke musibah? Okay. Bonda kata ujian. Bonda Nurmawati kata ujian. Ujian Ustaz. Okay. Apa beza ujian dengan musibah? Contohlah ada negeri kena banjir, kita kata ni musibah lah ni. Banyak buat maksiat. Negeri kita kena banjir, kita kata ni ujian ni. Apa beza ujian dengan musibah? Oh, musibah seperti gempa bumi, bencana alam. Kalau kita kata saya ni dibuang kerja, tak panggil musibah ke? Musibah tu bahasa Arab. Okay. Okay. Okay, baik. Okay, kita tak share pasal bahasa lah. Okay. Sekarang apa yang ibu faham? Sebab, saya contoh, kalau ada orang kena satu musibah, kita kata tu musibah untuk dia ni. Kalau kena kita dia nak jawab suara. Ujian sesuatu yang bila kita lalui dan kita kembali balik pada Allah. Musibah bila kita terima sesuatu ujian tu tapi dia tak nampak jalan untuk balik pada Allah. Tu jadi musibah ke dia. Itu yang saya nampak lah. Okay. Wallahualam. Bonda Siti main muda lagi ujian dalam kelas. Okay, baik. Macam ni. Betul. Okay. Betul kata Bonda Azrina. Betul. Musibah dan ujian ni dia sama je. Boleh jadi musibah dengan ujian ni benda yang kita suka dan boleh jadi benda yang kita tak suka. Dua-dua tu ujian, dua-dua tu musibah. Kaya pun dipanggil ujian, kaya pun dipanggil musibah. Miskin pun dipanggil ujian, miskin pun dipanggil musibah. Dia tak ada kena dengan gempa bumi ke bencana alam, tak ada. Okay. Apa lagi? Sehat pun dipanggil ujian, sehat pun dipanggil musibah. Okay, beza dia apa? Ujian ni, kalau kita terima sesuatu, kita akan rasa ingat kepada Allah. Kita nak kembali kepada Allah. Dia jadi satu benda yang tarik kita untuk kembali pada Allah. Itu namanya ujian lah. Sesuatu yang menjadikan kita kembali kepada Allah. Musibah pula, boleh jadi kaya pun musibah, miskin pun musibah. Tapi bila dia kena sesuatu tu, tak menjadikan dia kembali pada Allah. Tapi dia jauh daripada Allah. Okay, jadi, bila kita menerima sama ada ujian atau musibah, bukan sibuk dengan tengok, orang ni kena macam ni sebab musibah lah ni. Tak. Dia adalah dalam bentuk individu. Kita lah, kita hanya pada diri kita. Saya terima ujian ni atau musibah ni. Kalau ujian, benda ni membuatkan saya kembali pada Allah. Kalau musibah, saya dapat benda ni membuatkan saya jauh daripada Allah Ta'ala. Okay, selalu kita sempitkan tau. Ujian tu kita kata benda yang kita benci je ujian. Musibah. Sedangkan benda yang kita suka, benda yang kita sayangi pun adalah ujian dan juga musibah. Kan? Sakit ujian, sehat pun ujian. Kaya ujian, mati pun ujian. Miskin pun ujian. Hidup ujian, mati pun ujian. Waktu lapang ujian, waktu susah pun ujian. Serba-serbi adalah ujian. Dan soalnya sekarang, ia ujian ataupun musibah, dia bergantung kepada kita. Macam mana kita respon kepada perkara tersebut. Dan, kalau kita tengok para sahabat Nabi SAW, macam anak pun ujian. Anak tu ujian ke musibah? Kita sendiri boleh jawab. Bukan kita tengok orang lain, kita sendiri yang jawab. Kalau anak tu menjadikan kita dekat pada Allah, ujian lah. Kalau anak tu menjadikan kita jauh daripada Allah, musibah lah. Okay? Dan kita tengok sahabat Nabi ni, lagi dia beramal, lagi macam-macam ujian dia. Sedangkan patutnya dalam perang Zatul Riqa ni, kan sahabat Nabi ni berjuang untuk agama Allah. Bukankah Allah Ta'ala boleh datangkan awan, bagi redup sikit, bagi tenaga sikit, bagi kekayaan sikit, supaya para sahabat ni lebih mudah untuk berperang kan? Patutnya macam itulah. Tapi kenapa Allah datangkan ujian-ujian ni? Setiap kali kita kata saya ni beriman pada Allah, saya nak jadi orang baik, saya nak jadi orang saleh, ujian akan datang bertalu-talu, mesti.
Kenapa ibu-ibu? Kenapa? Kenapa ujian tu datang? Lagi kita nak berubah, lagi banyak ujian. Lagi nak jadi baik, lagi banyak ujian. Macam sahabat ni lah. Lagi dia nak berjuang di jalan Allah, lagi banyak ujian. Sepatutnya Allah mudahkan kan. Tapi ada je benda ni. Ujian-ujian ini, dia adalah sebagai bukti. Dia sebagai proof untuk menyatakan apa yang kita cakap tu, kita betul-betul nak. Okay? Apa yang kita cakap tu, kita betul-betul nak. Saya nak jadi baik lah. Tak akan terbukti kita baik selagi Allah tak uji. Bila Allah dah uji tu, dan kita berjaya tempuh, barulah kita boleh kata saya ni baik. Baru boleh sampai kata dia baik. Okay? Contohlah, ada seorang lelaki nak meminang seorang perempuan. Saya cintakan awak. Wanita tu kata, kalau awak betul sayangkan saya, jumpalah dengan ayah saya. Boleh ke lelaki tu kata, tak semestinya kalau saya tak jumpa ayah awak pun saya tetap cinta awak. Kita tak nampak kesungguhan dia lah. Kan? Kita tak nampak kesungguhan dia. Jadi, adanya halangan dekat situ adalah untuk membuktikan apa yang kita cakap itu adalah benda yang kita nak. Okay? Benda yang kita nak. Jadi sebab itu Allah Ta'ala berikan ujian-ujian ni, lagi dia nak berubah, lagi buat baik, lagi berjuang jalan Allah, lagi banyak ujian. Tujuan dia supaya inilah bukti sebenarnya yang dia memang mengotakan apa yang dia kata. Okay? Dia mengotakan apa yang dia kata. Okay? Jadi sebab itu Allah Ta'ala uji para sahabat ni dengan ujian-ujian yang berat sampai berdarah-darah, perjalanan jauh, musim panas, macam-macam. Okay? Ni cara kita melihat lah. Ini agama mengajar kita cara kita melihat. Sebab ada orang juga cakap, kalau berjuang agama Allah, Allah tak tolong pun, patutnya Allah tolong lah. Ni Allah pun tak tolong. Macam mana kamu nak kata Allah Ta'ala tu bersama dengan kamu? Dia tak faham lah sebenarnya kan. Allah Ta'ala tu memang memahami kita dan sentiasa membantu kita. Sekarang ni benda ni untuk kita sebenarnya. Ujian ni adalah untuk kita kuat, tempuh dan berjaya membuktikan apa yang kita inginkan. Nak jadi orang soleh, nak jadi hamba Allah, nak jadi orang yang beriman dan sebagainya. Okey, baik. Jadi dia kata, oleh itu jari-jari kaki kami dibalut dengan kain-kain perca yang ada. Kerana peristiwa ini, peperangan ini disebut sebagai Zatur Riqa. Zatur Riqa. Okey. Sementara Jabir pula bercerita, ketika di Zatur Riqa, dalam perang ni lah, kami bersama Rasulullah berteduh di bawah sepohon pokok yang rendang sehingga terlelap. Sambil itu, Nabi SAW menggantungkan pedangnya. Cuaca yang sangat panas, sahabat-sahabat Nabi pun dalam keadaan cedera. Jadi Nabi ambil kesempatan untuk berehat lah dalam peperangan ni. Rehat sebentar. Berteduh dahulu kan. Lalu Nabi pun gantung. Masa Nabi rehat, terlelap tu Nabi gantung Nabinya pedang. Lalu tiba-tiba datang seorang lelaki musyrik sambil memegang pedang Nabi SAW dan dia bertanya, adakah engkau takut kepada aku? Jawab Nabi SAW, tidak. Oh, steady lah. Okay, kawan ni dah pegang pedang dah. Kalau hari ni dah pegang pistol dah. Sekarang kamu nak cakap apa? Takut ke tidak? Kita mesti akan takut lah. Dan selalunya kita akan play safe kan. Kita akan selamatkan diri kita. Kita akan ambil keuzuran lah. Iaitu tak nak mudarat yang lebih besar, maka kita pun katalah saya ni kufur lah, saya itulah, saya inilah. Kita akan gunakan keuzuran-keuzuran ini untuk sebagai alasan. Tapi tengok Nabi SAW, musuh dia ni pegang pedang lah. Pegang pedang. Dah ugut Nabi SAW, kamu takut tak pada aku ni? Lalu kata Nabi, tak, aku tak takut. Lalu dia bertanya lagi, siapa yang dapat menghalang engkau daripada dibunuh oleh aku? Siapa dapat halang aku untuk bunuh kau? Sekarang siapa? Kau kata, siapa yang boleh halang aku daripada bunuh kau? Yang si musuh ni bertanya pada Nabi. Lalu kata Nabi SAW, Allah. Ni nak kata i'tiqad. Rasul ni sangat-sangat kukuh. Keyakinannya sangat-sangat mantap. Padu kepada Allah dan juga Rasulnya. Ini keimanan Nabi lah. Kamu tak boleh apa-apakan aku, kamu tak boleh bunuh aku walaupun kamu memegang pedang. Sebab apa? Yang menghalangnya adalah Allah. Allah. Ni yang Nabi sebut Okay.
Baik, dalam riwayat Abu Awanah, saat itu pedang Nabi SAW yang dipegang oleh lelaki musyrik itu tiba-tiba terjatuh. Tengok dia pegang tiba-tiba terjatuh, tiba-tiba. Sedangkan pedang tu dekat tangan dia, kemas dia pegang. Dan dia nak bunuh Nabi SAW. Dan dia dah ugut Nabi dah. Siapa yang boleh halang aku halang kau daripada dibunuh oleh aku? Siapa? Nabi kata Allah. Tiba-tiba pedang yang dipegang oleh seorang musyrik ini jatuh. Dan Nabi SAW ambil semula pedang tu. Dan Nabi tanya, siapa yang dapat menghalang kau daripada aku? Nabi tanya pula pada orang musyrik tu. Nabi pegang pedang Nabi tanya, sekarang siapa boleh halang pula aku daripada nak bunuh kau? Lalu si fulan tu kata apa? Jadilah sebaik-baik manusia yang menjatuhkan hukuman. Jangan bunuh akulah, tapi kamu buat satu keputusan yang mana keputusan itu adalah keputusan sebaik-baik manusia. Kalau begitu, kata Nabi SAW, bersaksilah tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah. Si fulan tu kata apa? Aku berjanji tidak akan memusuhimu dan tidak akan bersama-sama dengan mereka yang memusuhi kamu. Okey, ini antaralah riwayat yang diceritakan oleh Abu Musa Asy'ari berkaitan tentang peristiwa Zatul Riqa. Okey, peristiwa Zatul Riqa. Betapa beraninya Nabi dan betapa bulatnya iktiqad Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang datang manfaat, Allah lah yang datang mudarat. Okey. Time kita senang ni memanglah kita akan kata Allah, semua Allah kan. Tapi bila kita susah nanti, masa itulah terbuktilah keyakinan kita bagaimana. Bila Allah datangkan ujian, masa itulah terbuktilah iman kita bagaimana. Saya suka ambil contoh macam ni ibu-ibu. Hari ni semua orang suka sebut selamat hari ibu, saya sayang ibu. Bila ya hari ibu? Saya tak ingat. Hari ibu bila hari ibu? Bila hari ibu Tak ingat kan, kita pun tak sambut kan. Contohlah, kalau tengok media sosial ni, budak-budak ni dia suka share. Selamat hari ibu lah, saya sayang ibu lah. Contohlah. Tapi terbukti tak kecintaan mereka pada ibu dia? Susah nak katalah. Kadang-kadang dia sambil update je kan, saya sayang ibu. Tapi sambil baring, ibu masak kat dapur tak tolong pun. Ibu basuh baju tak sidai pun. Dia tak tolong ibu dia, tulis je. Kita ni akan rasa benar-benar kita sayang ibu ataupun tidak, benar-benar ni apabila ibu kita mula bergantung harap kepada kita. Waktu itulah akan terbukti cinta kita pada ibu kita. Okay? Jadi Nabi SAW buktikan kepada kita, terbukti keimanan Nabi pada Allah ni betul-betul solid. Waktu Nabi berada di hujung, nyawa Nabi dah diugut dah. Siapa yang dapat halang kau daripada dibunuh oleh aku? Aku nak bunuh kau ni, siapa yang boleh halang? Nabi tak jawab yang lain, melainkan Nabi kata Allah. Allah. Nabi sebut Allah. Tak ada orang boleh halang, melainkan Allah je. Betul-betul yakin yang baginda Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Qadar Allahnya, pedang pun jatuh dan Nabi pun ambil semula. Jadi macam itulah dengan kita lah. Waktu kita senang, kita boleh cakap apa yang kita nak. Tapi waktu kita susah, itulah realiti apa yang kita imani dan apa yang kita yakini. Okay? Bila ibu kita berharap pada kita, bergantung pada kita, semua keperluan dia tu kita yang kena tanggung, waktu itulah barulah kita boleh mendabik dada kata saya sayang ibu ataupun saya tak sayang ibu saya. Kan? Ramai orang doktor tolak. Awaklah long jaga mak. Awaklah hangah jaga mak. Awaklah abang jaga mak. Asyik saya je jaga mak. Awaklah. Kan? Masa tu lah barulah kita nampak kita ni sayang ibu kita ataupun tidak. Sekarang ni semua orang boleh katalah, semua orang boleh claim. Tapi belum tentu lagi terbukti. Okay, baik. Okay, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kemudian. Ya, ibu-ibu saya semua ya. Okay, baik. Sekarang kita tengok yang bawah tu pula.
Allah. Kenapa jadi macam ni? Okey. Okey, kemudian saat Nabi SAW dan tentera muslimin di Nakhal, mereka bertemu dengan kumpulan daripada Ghatafan. Kedua-dua pasukan hanya saling menghampiri dan memberi ancaman. Dalam keadaan getir itu, Nabi tetap berjaga, takut diserang musuh. Lalu baginda menunaikan solat khauf bersama dengan para sahabat. Pertembungan tersebut tidak mencetuskan peperangan dan pertumpahan darah. Setelah peperangan ini selesai, tidak ada lagi serangan daripada kabilah Arab Badui. Bahkan mereka mulai memeluk Islam dan turut serta bersama dengan Nabi dalam pembukaan Mekah, Perang Hunain dan selainnya. Secara tidak langsung, 3 kumpulan musuh utama Nabi dalam kalangan musyrikin Quraisy, Yahudi dan Arab Badui mulai lumpuh. Barulah lumpuh. Dan waktu inilah Nabi SAW masuk kota Madinah. Nabi kata apa? Bila Nabi nampak Bukit Uhud, Nabi mendoakan keberkatan pada bumi Madinah. Dan waktu itulah Nabi disclaimer, mengisytiharkan yang mana Madinah ni merupakan tanah haram seperti mana tanah haram Mekah. Dan Nabi doakan setiap cupak dan gantang yang ada di Mekah, di Madinah itu adalah berkat. Inilah waktunya. Sebab waktu tu Arab Badui dah tak musuh dengan Nabi. Musyrikin Quraisy terikat dengan perjanjian Hudaibiyah. Dan juga orang-orang munafik tak berani untuk mengapa-apakan baginda Nabi SAW. Okay? Okay, jadinya waktu ni Nabi mengisytiharkan Madinah sebagai tanah haram. Dan sejak daripada inilah tidak ada lagi kita kata orang-orang Yahudi yang duduk di dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Okay, barulah terbukti. Okay, baik. Sekarang kita tengok muka surat 168 sehingga muka surat 169. Okay, ini perang namanya Perang Zatur Riqa. Perang Khauf di dalam Perang Zatur Riqa. Salat Khauf di dalam Perang Zatur Riqa. Baik, diceritakan daripada riwayat Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, waktu inilah disyariatkan salat Khauf. Sebab Nabi bertembung dengan Ghatafan dalam keadaan digertak, diugut. Jadi peperangan tak berlaku. Tapi solat fardu dah masuk dah. Maka baginda Nabi SAW disyariatkan solat khauf, solat di dalam peperangan. Okay, diajarkan kepada Nabi solat ketika berperang. Kita panggil solat khauf lah, solat ketika takut. Okay, macam mana? Okay, daripada gambar 1 sampai gambar ke-6 tu saya ringkaskanlah. Mudahnya, dibahagikan 2 saf ataupun dalam satu jamaah, makmum tu dibagi kepada 2 kumpulan. Kumpulan pertama, kumpulan yang akan dirikan salat ataupun jemaah makmum ni, sebahagian tu didirikan salat, sebahagian lagi jaga kawalan. Okay. Dia pun salat berimam. Nabi tak tinggal salat jamaah. Tengok dalam perang pun Nabi tak tinggal salat jamaah. Kita ni baru tengok drama. Kan? Baru tengok drama tinggal jamaah. Okay. Kita ni rasa hebat dah, rasa dah kira soleh dah. Kalau susah-susah pun boleh solat. Itu pun dah rasa soleh. Para sahabat ni dalam keadaan macam ni pun boleh solat jamaah. Okay, dalam solat jamaah. Macam mana dia solat? Dia akan bagi pada 2. Okay. Bila bagi pada 2 tu, satu kumpulan akan solat, satu kumpulan lagi akan berjaga-jaga. Okay. Minta maaf ibu-ibu dia kalau kuliah dalam kereta ni dia tertutup kan, jadi dia oksigen tu tak cukup. Saya minta maaf Okey, jadinya kumpulan yang satu ni yang dia akan dirikan solat bersama dengan imam. Jadi imam akan takbir Allahu Akbar, maka kumpulan yang pertama ni dia akan solat Allahu Akbar sampailah imam selesai rakaat pertama. Okey, imam selesai rakaat pertama. Imam dah bangun daripada sujud kedua tu, imam dah masuk rakaat kedua dah. Waktu tersebut, bila imam dah berdiri untuk rakaat kedua, kumpulan yang sebahagian lagi tu dia pegang senjata lah, duk kawal lah supaya tidak ada musuh yang menyerang tentera Islam yang sedang solat. Jadinya
imam akan berhenti seketika dan berhenti tu panjang lah. Dia akan berhenti panjang. Dan dia akan beri kumpulan pertama tadi, makmum tadi tu, selesaikan solat dia rakaat yang kedua itu dalam keadaan sempurna secara sendiri-sendiri. Okey. Kenapa dia buat 2 rakaat dekat sini? Ini adalah untuk gambaran solat qasar lah. Solat qasar. Okey. Jadi dia buat 2 rakaat. Rakaat pertama dia bersama dengan imam. Rakaat kedua imam berdiri, imam tunggu. Jadi makmum terus kan solat dia sampailah dia beri salam. Mengikut diri sendirilah masing-masing. Kemudian dia habis solat terus capai senjata, dia pun pegang senjata. Kawal pula. Manakala tentera tadi, makmum yang tak solat, yang pegang senjata tadi, letakkan senjata dia dan dia pun solat. Maka dia buat angkat takbir rakaat pertama, dia buat sendiri-sendiri, lalu dia bangun rakaat kedua. Waktu rakaat kedua tu, dia akan cantum bersama dengan imam. Okay, imam masa tu tengah berdiri kan, tengah qiyam pada rakaat kedua. Maka dia akan bertemu dengan imam pada qiyam rakaat yang kedua. Bila semua dah okey, barulah imam akan rukuk, makmum akan rukuk. Sampailah tahiyat, sampailah selesai solat tersebut. Okey. Jadi dekat sini, siapa yang kena ada ilmu? Pertama, yang paling utama adalah imam. Okey. Sebab timing tu imam yang kena kawal. Imam kena tahu pergerakan-pergerakan daripada makmum dia. Dan yang kedua, makmum pun kena ada ilmu. Sebab makmum kena tahu peranan dia, iaitu dia kena salat sebagai kewajipan. Yang kedua, dia kena kawal daripada musuh yang buat perserangan hendak. Okay. Ini salah satulah daripada pensyariatan salat yang diajarkan ketika peperangan. Jadi para ulama sirah menyebutkan kepada kita antara hikmah al-maghazi, peperangan-peperangan Nabi ni adalah Allah Ta'ala menurunkan syariat berkaitan tentang solat khauf. Tentang solat khauf. Okey, baik. Ada apa-apa soalan ke? Sebelum kita lanjutkan. Ada soalan? Ustaz, perang ni langsung tak berlaku pertempuran lah Ustaz Tak berlaku, dia hanya gertak saja. Okey, dia hanya berlaku Getak menggetak je tau. Dia hanya berlaku gertak di antara tentera Islam dengan tentera musuh saja. Masing-masing cuba nak menyerang lah, tapi tak berlaku peperangan secara terbuka. Tak berlaku peperangan tu. Okey. Baik, sekarang kita tengok bulan Rabiul Awal, muka surat 170, Sariyah Ghalib bin Abdullah Al-Laythi. Sariyah Ghalib bin Abdullah Al-Laythi. Okey, kita tengok lokasi Bani Al-Mulawah, Kudait, di Kudait. Kudait ni dekat mana ibu? Kudait ni dekat mana? Mana ibu-ibu yang lagi umrah ni? Kudait ni kat mana? Dah sampai Ustaz. Kudait ni apa dia? Tak dengar pula. Okey. Kudait ni Masya-Allah. InsyaAllah. Okey, Kudait ni iaitu di satu lokasi kawasan yang berhampiran dengan Mekah. Kalau jemaah-jemaah umrah ni dia pergi umrah daripada Madinah menuju ke Mekah nak buat umrah, selalunya bas akan berhentilah dekat area-area Kudait ni. Jadi kalau naik bas tu lebih kurang dalam sejam lebih sikit je nak sampai Mekah. Bas akan berhenti rehat, berhenti buang air ke, berhenti solat ke. Yang paling utamanya berhenti makan lah. Ada satu kedai makan popular lah selalunya jemaah umrah ni makan nasi lah, ada kambing sikit, ada ayam, ada ikan. Dia popular lah waktu tersebut lah. Ini Kudait, satu lokasi. Okey. Peristiwa ni berlaku dekat Kudait, satu kawasan berhampiran dengan Mekah. Okey. Setelah terbunuhnya sahabat Nabi yang bernama Bashir bin Suwaid dan rakan-rakannya di tangan Bani Al-Mulawah, maka Nabi SAW menghantar angkatan tentera para sahabat yang dipimpin oleh Ghalib untuk menuntut bela. Tengok
Yang ini adalah serangan yang Nabi lakukan. Sebelum ni kita tengok, semua perang yang keluar adalah setelah Nabi diperangi. Okay, maksudnya ada berlaku kematian tak berlaku lagi. Mereka on the way nak serang Nabi, Nabi terus keluar perang. Itu adalah tahun-tahun sebelum perjanjian Hudaibiyah. Sekarang ni fasa yang Nabi SAW, orang tak buat apa-apa pun ataupun peristiwa dah selesai, Nabi keluar dan Nabi memerangi mereka. Ni waktu-waktu yang Nabi attack pula. Okay? Sebab itu dalam macam perjanjian, dalam perang Khaybar pun macam tu juga. Perang dah tak ada dah. Tapi Nabi yang keluar, Nabi menyerang Khaybar sebab menutup bela lah. Kerana mereka yang menyerang Nabi sewaktu dalam perang Khandaq. Jadi macam ni, Nabi pergi hantar sahabat Nabi, bukan berlaku perang pun, tak berlaku. Tapi Nabi pergi buat serangan. Kenapa Nabi buat serangan? Sebab menutup bela atas kematian salah seorang daripada sahabat Nabi SAW. Okay? Baik. Jadinya Nabi hantar perang, hantar tentera untuk berperang. Tentera muslimin telah merancang strategi untuk menyerang Hendab pada waktu malam. Ternyata strategi mereka berhasil. Sebahagian daripada musuh telah berjaya dimuduh. Malah tentera muslimin yang berjaya memperoleh haiwan-haiwan ternakan Bani Al-Mulawah sebagai harta rampasan perang. Ternakan-ternakan semuanya diambil sebagai harta rampasan perang. Biarpun sudah berjaya dalam serangan itu, tentera musuh masih tidak mengalah. Dengan jumlah yang ramai, mereka mula bertindak balas dengan mengejar tentera muslimin. Semakin lama, semakin hampir mendekati tentera muslimin. Takdir Allah, hujan turun dengan lebat sehingga terjadinya banjir besar yang menghalangi mereka. Tanpa berlengah, tentera muslimin terus menuju ke Madinah dengan selamat. Ini salah satu daripada tentera-tentera Allah Ta'ala. Dulu kita pernah dengar tentera burung, tentera ababil. Kita pernah dengar Allah Ta'ala hantar tentera angin dalam perang Khandaq kan. Ribut dan sebagainya. Ribut pasir. Perang Badar pun berlaku. Tentera malaikat dalam perang Uhud, perang Badar pun berlaku. Sekarang ni Allah tunjukkan tentera Allah iaitu tentera hujan. Okay, dalam keadaan mereka kejar ni, makin lama makin dekat ni, tiba-tiba Allah datangkan hujan. Menyebabkan mereka memperlahankan larian mereka mengejar baginda Nabi dan para sahabat. Bahkan bila hujan tu pula sampai jadi banjir pula. Itu menghalang mereka daripada mendekati para sahabat baginda Nabi SAW di dalam Sariyah ini. Ini adalah salah satu cerita tentang bantuan Allah, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada tentera-tentera Islam. Okay, kepada tentera-tentera Islam. Okey, selesai. Kita masuk perang yang ke-50. Perang pada bulan Jamadil Akhir, Sariyah Zaid bin Harithah. Okey ibu-ibu, jangan saya sebab duduk kereta kan dia jadi oksigen tak cukup, dia ngantuk sungguh rasa. Okey. Yang saya kena tarik nafas. Air tak ada pula. Hujan ke Ustaz? Nampak macam cermin tu ke? Hujan. Sini hujan. Masya Allah, sama lah hujan juga kat sini. Hujan, kita duduk kereta pula. Oksigen kurang lah. Okay, sekejap minta tolong bantuan ibu-ibu ni hilangkan ngantuk Masya Allah. Ustaz kena buat soal jawab aku macam tu. Ya Allah, siap Ustaz. Semoga Allah pemudahkan Ustaz. Allah, insyaAllah. Allah. Tak apa. Tarik nafas dulu. Okay. Buat teka-teki. Okay, saya bagi satu. Kita ada record kan. Nanti kalau orang yang apa tempat R&R Wadi Kudat, tempat R&R yang kita berhenti makan tu, yang angin kuat tu ke? Betul lah. Situlah kawasannya. Situ kawasannya. Betul lah. Itulah kawasannya. Kat kawasan tu lah Wadi Kudat tu. Okay. Kat situ lokasi perang tu. Okay. Baik, saya minta maaf ibu-ibu yang menonton. Yelah, nanti kalau ada ibu-ibu yang menonton YouTube ulangan, nanti dia kata kenapalah ustaz ni. Jadi saya minta maaf banyak-banyak lah. Okay, baik. Saya bagi satu teka-teki lah. Ni nak hilangkan saya punya ngantuk ni kan. Sebab dia kurang oksigen dalam kereta kan. Kurang oksigen. Okay. Harap-harap ibu-ibu tak ni lah. Memahami lah keadaan saya. Okay. Baik, saya nak bagi satu soalan.
kita tengok ada satu kolam ikan ni. Kita satu kolam ikan ni ataupun dalam satu akuarium ni teka-teki. Satu akuarium atau satu kolam ikan ni, bila ada ikan mati, air akan bertambah. Kenapa? Bila ada ikan mati dalam akuarium ke, dalam kolam ke, nanti air dalam kolam atau akuarium tu dia akan bertambah. Ni kalau siapa yang beli ikan dia memang tahu, dia memang nampak. Dia beli ikan, kemudian ikan dia mati. Contoh seekor, 2 ekor mati kan. Air tu bertambah, dia tak susut, air tu bertambah. Kenapa? Dia berat dah. Ikan tu berat. Okey. Ikan tu berat. Okey, itu pertama lah. Kedua, siapa nak try lagi? Bukan oksigen bubble dia tu ke Ustaz? Oksigen bubble je. Okey, kedua. Okey, lagi ketiga. Ustaz, ni soalan kebat ke jawapan kelakar? Dia kebat lah, kebat. Masya Allah, nak kena fikir ni. Tak pernah pula terlintas nak tengok. Dia kebat campur kelakar lah. Masya Allah. Sekejap. Selalunya jemaah ni hebat-hebat ni. Cepat. Aduhai. Keluar, okey. Air dalam badan keluar sebab dah mati. Okey, Boda Zainab jawab macam tu lah. Okey, ikan mati timbul. Okey. Alright, ada surrender. Surrender Ustaz. Okay. Jawapan dia, bila ada ikan mati dan air kolam ataupun air akuarium tu bertambah, sebab tu ada kawan kita jawab dah. Sebab kawan-kawan ikan yang lain tu menangis. Jadi tambahlah air kolam. Sabar je lah. Okey, baik, selesailah. Hilanglah mengantuknya. Okey, alright. Kita masuk lagi. Perang yang ke-50. Okey, perang yang ke-50. Okey, baik. Ni bolehlah jadi jadi point untuk ibu-ibu kan. Bagi teka-teki kat anak-anak, kat cucu-cucu, bagi happy-happy. Saya banyak Nanti bagi Kak Ustaz Elin suka bagi teka-teki. Oh ya ke? Saya banyak teka-teki. Saya banyak teka-teki sebabnya anak-anak kecil, jadi anak-anak ni hiburan dia teka-teki lah. Okay. Alright. So, teka-teki saya selalu luar daripada kotak lah. Okay. Okay, baik. Nombor 50, perang yang ke-50, bulan Jamadil Akhir, Sariyah Zaid bin Harisa. Okay, Sariyah Zaid bin Harisa. Okay, semua first time dengar kan? Okay lah, saya ijazahkan teka-teki ni pada ibu-ibu, boleh gunalah untuk anak dengan cucu-cucu. Okay, baik. Sariyah Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa ni sahabat Nabi. Dalam masa yang sama juga, Zaid bin Harisa ni juga adalah anak angkat baginda Nabi SAW. Okay. Dan saya pernah sebut dah sebelum ni, dalam peperangan-peperangan Nabi ni, sahabat yang paling Nabi percaya dan paling banyak yang mengetuai peperangan di zaman Nabi adalah Zaid bin Harisa. Dia seorang sahaja, dia telah memimpin 5 peperangan. 5 peperangan. Pertama, kita kena faham, bila seseorang tu jadi tentera kepada Nabi, jadi tentera saja, maksudnya dia adalah tentera yang qualified. Yang betul-betul terbukti kewibawaan dia, kepakaran dia, kemahiran dia, kelebihan dia diakui. Sebab Nabi SAW dia akan spread. Ada sahabat yang pakar bidang ilmu, dia tak akan bawa keluar perang. Dia akan biar sahabat ni duduk di Madinah belajar. Dia akan meneruskan delegasi ketamadunan ilmu tu mereka. Sahabat yang dalam bidang ketenteraan, Nabi SAW akan sentiasa ni lah. Jadi dia ni betul-betul qualified. Kalau tentera pun adalah yang terpilih, bayangkan kalau dia ketua panglima. Okay, bayangkan kalau dia ketua panglima. Bonda Mazira insya-Allah. Ada rezeki saya share lagi. Okay, alright. Okay, jadi dia ni ketua panglima. Jadi kita boleh nampak kewibawaan dia. Tapi saya suka sebut, Nabi ni dia memang walk the talk lah. Dan ini ciri-ciri kepimpinan. Bila kita pemimpin, kita kena buktikan yang kita cakap adalah cakap serupa bikin. Kalau kita cakap, kita kena cakap serupa bikin. Okay. Kenapa kita kena cakap serupa bikin?
Sebab Nabi SAW, dia nak tunjukkan kepimpinan baginda ni, dia nak keluar berperang selalu, sukar kan? Sebab Nabi ada tanggungjawab kepada negara. Dia kena pimpin negara, kena urus negara. Jadi Nabi mewakilikan diri dia kepada sahabat dia untuk mengetahui peperangan. Dan yang Nabi letak adalah daripada kalangan keluarga dia sendiri. Bukan daripada kalangan orang luar. Yalah, saya selalu sebutkan dalam peperangan, dalam hal harta, selalu kita hantar anak-anak kita. Bab jawatan, anak-anak kita, keluarga kita. Tapi dalam bab macam ni, nyawa, peperangan, musibah macam ni, mana kita nak hantar kita punya anak-anak? Yang kita hantar orang-orang yang selain daripada ahli keluarga kita. Contohlah, Malaysia hantar pasukan SMART untuk bantu gempa bumi di Turki kan sekarang ni, gempa bumi. Siapa pemimpin negara yang ada ahli keluarga dalam pasukan tu? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Saya minta maaf lah, ni bukan kita nak ni. Tapi kita nak tengok, mana ada orang nak hantar anak dia terlibat dengan misi-misi macam ni. Benda-benda yang boleh memberikan mudarat besar kan. Berkaitan dengan nyawa pula. Mana nak hantar? Tapi kalau dalam bab, okey kita nak pergi berjalan, kita nak pergi ambil harta, kita nak tambah kekayaan, ni yang dahulu ni lah. Keluarga, kroni-kroni, ni yang ke depan. Okay? Jadi Nabi SAW tunjukkan kepada kita, pemimpin kena walk the talk lah. Kalau kamu kata benda ni kena buat suruh-suruh, kamu yang kena tunjukkan dahulu. Kamu kena tunjukkan dahulu. Contohlah, kita selalu cakap dengan anak buah kalau kita pemimpin pejabat. Kita mesti datang awal. Pejabat kena datang awal, kena disiplin. Tapi bos datang pukul apa? Masuk pukul 8, bos datang pukul 9 lebih. Nanti bos pun kata, saya ni macam-macam nak kena urus. Saya sebelum masuk office, saya kena meeting. Bos orang sahaja yang tahu yang bos cakap tu betul ke bohong. Kan? Boleh jadi dia meeting. Boleh jadi juga dia bos kan. Dia nak datang 9.30 ke pukul 10 ke, ikut dia lah. Sebab itu, bos ataupun pemimpin, dia kena walk the talk lah. Dialah yang kena datang paling awal dan dialah yang kena balik paling lewat. Sebab dia nak tunjuk kan, inilah kepimpinan dia. Jadi Nabi SAW taklah tunjuk balik awal, balik lambat kan. Cuma Nabi SAW tunjukkan macam mana baginda Nabi SAW ni walk the talk. Iaitu melalui cara ni lah. Iaitu baginda Nabi SAW akan angkat keluarga dia sendiri, orang yang paling dia cintai, duduk di saf pertama, frontliner di dalam peperangan. Nak tunjukkan keinginan Nabi untuk mati syahid tu bukan satu idealistik lah. Bukan idea sahaja, bukan slogan sahaja. Tetapi dia adalah keinginan yang sangat mendalam. Dan Nabi tunjukkan, Nabi hantar para sahabat Nabi daripada kalangan ahli keluarga baginda Nabi SAW. Okay? Sebab itu, bila Zaid bin Harisah ni jadi pemimpin, lalu baginda Nabi SAW pun angkat anak kepada Zaid ni iaitu Usama. Dia pun jadi pemimpin perang. Dan dia adalah panglima tentera Nabi yang paling termuda yang Nabi angkat di dalam peperangan, iaitu seawal usia 16 tahun. Okay? Yang paling muda sekali, 16 tahun. Sampai ada sahabat-sahabat Nabi berbual di antara mereka merasakan Usama tak layak untuk jadi pemimpin tentera pada waktu itu. Lalu dia adukan pada Nabi SAW dan Nabi kata apa? Kalau kamu rasa Usamah tak layak, artinya kamu menafikan kewibawaan ayahnya, iaitu Zaid bin Harisah. Itu antaralah ucapan baginda Nabi SAW. Okey, baik. Kita tengok Sariyah ni nama Sariyah Zaid bin Harisah. Lokasinya di Hismah. Di Hismah. Okey, tentera muslimin ada 500 tentera. Pembawa panji Zaid bin Harisah. Pemangku Presiden Madinah namanya Zaid bin Rifa'ah Al-Juzami. Zaid bin Rifa'ah Al-Juzami. Baik, selepas berlaku perjanjian perdamaian Hudaibiyah, Nabi SAW telah membuat gerakan dakwah dengan menghantar surat-surat utusan kepada raja-raja dan pemimpin-pemimpin kerajaan sekitar untuk mengajak mereka kepada Islam. Bila ada perjanjian Hudaibiyah tu, maka tak ada orang yang akan kacau baginda Nabi untuk berdakwah sebab musyrikin Quraisy dah terikat dengan perjanjian dah. Jadi Nabi mula sebarkan dakwah lah. Jadi salah satu surat yang Nabi hantar, surat dakwah ni adalah kepada kerajaan Rom. Kerajaan Rom yang duduk di Syam.
Utusan Nabi yang ditugaskan ketika itu adalah Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Yang ni kita dah bincang kan, Dihya ni. Tengok tak? Perang sebelum ni ada cerita pasal Dihya tu. Dalam perang Khaybar kan, kita ada cerita tentang Dihya. Okay. Dihya ni Nabi jadikan dia utusan. Dia lah yang hantar surat dakwah kepada Maharaja Rom di Syam. Jadinya walaupun Maharaja Rom tak nak masuk Islam, namun Raja Rom tetap melayan utusan baginda itu dengan baik. Okey. Saya cerita pada ibu-ibu, ada raja-raja di sekitar Madinah ni yang terima dakwah Islam. Ada yang tolak tapi dia tetap melayani dengan baik tetamu dia. Ada yang tolak dan dia bunuh utusan Nabi pun ada juga. Macam-macam style lah. Jadi Dihya ni cerita dia hantar ke Rom, berjumpa dengan Maharaja Rom. Maharaja Rom ketika itu dalam keadaan dia tak nak. Dia sebenarnya Maharaja Rom ni dia nak beriman. Kalau kita baca dalam kitab Al-Imam Baihaqi, dia ada cerita tentang Maharaja Rom ni sebenarnya dia nak beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi dia meyakini dengan kebenaran Nabi ni. Tapi disebabkan dia bagitahu kepada menteri-menteri kabinet dia, adakah mereka terima kalau maharajanya beriman kepada Allah dan Rasul? Kata menteri-menteri kabinet dia, kalau kamu nak beriman, kamu kena turun daripada tahta, naik ganti orang lain. Jadi Maharaja Rom ketika itu dia tolak keimanan dan dia stay dengan kekufuran dia sebab dia lebih mengutamakan jawatan dan juga kekuasaan dia. Okay, jadi sebab dia yakin Nabi ni Rasul, ini berlaku cerita dalam kisah Abu Sufyan. Dia yakin dengan kerasulan baginda Nabi SAW, walaupun dia tak nak beriman, tapi dia tetap melayani utusan Nabi tu dengan cara yang baik. Okay, baik. Okay. Utusan dihantar tak boleh dibunuh. Ya, betul. Dari sudut undang-undang zaman tu, utusan yang dihantar tak boleh dibunuh. Kalau zaman hari ni, reporter, wartawan, jurugambar yang masuk dalam misi pengaman ke, misi ketenteraan, ke kancah peperangan untuk bawa liputan-liputan ni, mereka ni dilindungi. Okay, sebab itu kadang-kadang kita dapat berita, video gambar di dalam peperangan. Kan, ada orang record dan sebagainya kan, dia tak diusik, dia dilindungi. Okay, jadinya utusan ni dihantar. Walaupun tak nak masuk Islam, raja ni tetap layanlah tetamu ni dengan baik. Bahkan menghargai pula kehadiran Dihya dengan menghadiahkan harta dan pakaian kepada kerajaan Islam Madinah. Nak tunjukkan juga kerajaan Rom mengiktiraf Nabi sebagai pemerintah. Jadi dia hargai utusan tu, dibagi hadiah. Ketika dalam perjalanan pulang di Hisma, satu daerah di Hisma, yang berlaku kes ni dekat Rom kan. On the way balik tu dia lalu dekat Hisma, sekumpulan perompak datang dalam kalangan kabilah Juzam telah merompak Dihya dengan merampas semua hadiah yang diberikan oleh kerajaan Rom. Berita ini akhirnya sampai kepada Nabi SAW. Tanpa berlengah lagi, Nabi 500 tentera yang dipimpin oleh Zaid diutus oleh Nabi untuk bertindak balas. Inilah cerita dia lah. Okay, jadinya sebabkan Nabi dengar berita daripada perisik, sahabat Nabi ditahan, maka Nabi SAW hantar Zaid bin Harithah dengan 500 tentera untuk bertindak balas. Hasil serangan yang dilakukan, tentera muslimin berjaya menawan ramai tawanan daripada kabilah Juzam berserta dengan 1,000 ekor unta. 1,000 ekor unta ni banyak lah. Kalau seekor unta 7,000 kalikan dengan 1,000, 7 juta betul. Kan? Betul, 7 juta lah nilaian yang Nabi dapat waktu dalam peperangan ni. Kebetulan salah seorang pemimpin kabilah Juzam bernama Zaid bin Rifa'ah al-Juzam dan telah memeluk Islam, datang membantah tindakan ini. Memandangkan telah ada perjanjian damai yang dipersetujui antara kabilah Juzam dengan Nabi, sebenarnya sekumpulan perompak itu bukanlah mewakili penduduk kabilah Juzam, tapi hanyalah segelintir kecil daripada mereka. Oleh itu, Nabi memutuskan kesemua tawanan kabilah Juzam yang ditawan akan dibebaskan dan kesemua harta yang diambil akan dipulangkan. Maksudnya baginda Nabi SAW
memaafkan peristiwa ini, dia maafkan semua perompak-perompak ini dan harta dipulangkan dan tawanan-tawanan tu semuanya dibebaskan. Kalau kita bayangkan, benda ni sepatutnya jadi alasan konkret bagi Nabi SAW untuk dapat harta dan dapat tawanan. Sebab tawanan tu akan jadi hamba kan. Tapi Nabi SAW ni bersifat rahmah dia. Dia ada sifat ar-ra'uf, sifat pemaaf yang sangat mendalam. Bagi dia Nabi SAW, dengar saja ada keuzuran dan kita pun ada perjanjian damai. Walaupun mereka ni ada segelintir daripada kabilah yang ada perjanjian damai, Nabi kata tak apalah, saya maafkan. Walaupun telah memberi risiko kepada Dihya tadi tu. Kan, Dihya tadi tu diancam bunuh dan dirompak. Sepatutnya ada alasan untuk Nabi SAW ambil harta-harta tu. Tapi Nabi SAW kata tak apa, saya maafkan dan saya pulangkan semula semua tawanan dan semua harta-harta yang kami ambil. Subhanallah. Ini antara menunjukkan kepada kita adab dan akhlak Nabi SAW sekalipun di dalam peperangan. Okey, sekalipun dalam peperangan. Dan bila disebut yang keluar itu 500 tentera yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah, kita faham dah. 500 tu menunjukkan misi ni bukan misi kecil. Dia adalah misi besar. Sebab anggota tentera tu ramai. Kalau misi tu kecil-kecil, mesti Nabi hantar, kita hantar 10 orang ke, 50 orang, okey ni cukup ni, dah cukup dah. Tapi yang Nabi hantar adalah 500 orang. Menunjukkan peristiwa tu adalah besar. Tapi Nabi SAW mudah saja untuk memberikan kemaafan kepada orang lain. Yang ini adalah akhlak lah. Mudah memaafkan ini adalah satu akhlak yang sangat-sangat baik. Sebab itu saya teringat ada satu kata-kata daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dia kata macam ni. Kalaulah kita ni beriman kepada Yaumul Mahsyar, kata Abdullah bin Abbas. Kalau kita yakin dengan Yaumul Mahsyar, kita di dunia ini akan memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan makanan. Sebab apa? Dengan kita memberi makanan pada orang yang memerlukan makanan di dunia ini, Allah akan memberikan makanan kepada kita di Yaumul Mahsyar. Dan kita akan memberikan minuman kepada orang yang dahaga di dunia ini. Sebab dengan kita memberikan minuman itu, Allah akan berikan kita minuman di Yaumul Mahsyar. Sebab Yaumul Mahsyar kita dalam kelaparan, kebuluran, dahaga yang melampau-lampau. Yakinnya kita dengan waktu itu menjadikan kita dekat dunia ni suka beri makan pada orang. Sebab kita nak di Yaumul Mahsyar, hari yang kita kelaparan itu, Allah yang berikan kita kekenyangan. Hari yang kita dahaga itu, Allah lah yang menghilangkan dahaga kita, berikan kita minuman. Dan kata Abdullah bin Abbas, sebab yakinnya kita pada Yaumul Mahsyar, kita dalam keadaan bertelanjang nanti, di dunia ini kita akan berikan pakaian kepada orang yang memerlukan pakaian. Maka di Yaumul Mahsyar nanti Allah akan berikan pakaian kepada kita dalam keadaan orang lain dalam keadaan bertelanjang. Dan kata Abdullah bin Abbas, kerana yakinnya kita di Yaumul Mahsyar, kita mengharapkan Allah Ta'ala memberikan kemaafan kepada kita. Maka kata Abdullah bin Abbas, maka di dunia ni si fulan yang meyakini dia akan sentiasa memaafkan orang lain. Kerana dengan asbab dia memaafkan orang lain, Allah akan memberikan kemaafan kepadanya di Yaumul Mahsyar. Bila kita ada rasa keyakinan macam ni, keyakinan tentang hari akhirat dengan apa yang kita buat dan kita akan dapat, saya rasa tidak ada manusia yang akan berdendam dan akan bermusuh. Bahkan dia akan rasa mudah untuk memberikan kemaafan kepada orang lain. Dia rasa mudah untuk memberikan kemaafan pada orang lain. Dan bahkan dia akan cari siapa lagi yang saya nak maafkan. Saya nak maafkan semua orang. Kerana yakinnya dia dengan kemaafan dia tu sangat bernilai di hari akhirat, dia akan dapat pengampunan dan kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi SAW ni, walaupun kita nampak isu ni besar, perang ni besar, hampir-hampir meragut nyawa seorang sahabat Nabi, dia dirompak, dia ancam nyawa dia, Nabi pun hantar tentera yang ramai. Tapi bila mereka minta kemaafan dan mereka bagi tahu mereka terikat dengan perjanjian damai, yang ini adalah sekelompok kecil je, Nabi dengan mudahnya memaafkan dan Nabi memulangkan semula tawanan perang dan harta-harta rampasan yang telah Nabi lakukan. Ini namanya sifat Ar-Ra'uf dan juga Ar-Rahim. Ar-Ra'uf dan juga Ar-Rahim. Sifat pemaaf Nabi ni yang sangat mendalam
dan sifat kasih sayang baginda Nabi SAW kepada umatnya. Mudah-mudahan kita belajarlah sesuatu daripada akhlak Nabi ni, dan apa yang saya sebut ni, saya juga sedang latih diri saya untuk memaafkan. Banyak benda kita rasa mudah untuk sebut, tapi bila kena dekat kepala kita sendiri, benda tu sangat-sangat susah kan. Lebih-lebih lagi benda yang kita rasa, saya tak boleh nak maafkan, susah. Tapi kita belajarlah untuk memaafkan. Mudah-mudahan kita memberi maaf dan Allah berikan kemaafan kepada kita di yaumul mahsyar nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Okey, baik. Bonda Nurzuliana, insyaAllah. Saya doakan semoga diberikan kesembuhan. Okeylah, kita tutuplah. Kita baca doa sikit. Kita doalah siapa yang berhajat, moga Allah makbulkan. Siapa yang ditimpa musibah, moga Allah angkat musibah. Kalau ditimpa kesakitan, Allah berikan kesembuhan. Dan kita berdoalah semoga Allah Ta'ala makbulkan semua hajat-hajat yang kita inginkan, insyaAllah. Okey, baik. Sebelum saya serah pada bonda moderator, saya baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika haramik وأغننا بفضلك أمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هول علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعافية عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. Baik, terima kasih semua. Saya doakan tadi untuk Bonda Wan Aisyah jugalah, untuk semua-semua insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair.